Hari ini kita bersama dengan Catriana. Tak payah nak Catriano. Kalau tak dia jadi Cristiano Ronaldo terus. Dia Catriona Ross saja. Ataupun Kak Kat. Biasalah orang baru belajar slang Scottish. Katanya dia Cristiano kan kita. Oh ya kan, Catriana tu pun boleh Catriano kan? Tak boleh kan? Tak boleh. Tapi kalau sampai yang I macam kita tak tahu alik mana lah demo ni buat masalah ke kita ni. Dia dah patah ni. Dia dah macam Southern Thailand. I ajuk sebab I selalu ke Thailand dulu. Oh, buat kan? apa? Kita perempuan kita tak ada buat apa. Kita pergi makan lah. Pergi shopping lah buat apa. Beli kain. Patutnya apa kalau lah. lelaki tu aku soal pergi buat apa kat Thailand. Sumpah tak pernah sampai lagi ke Thailand. Dia dah independent. Dia dah mandiri. Wah, mandiri. Bahasa Melayu tinggi kita pakai. Yo, mandiri ya. Udah mandiri ya Allah. Terima kasih ya Allah. Syukur ya Allah. Ya udah mandiri kan. Jadi aku itu cuma mengharapkan anak aku itu bisa mandiri sama bisa ngurusin diri loh. Yang ngurusin diri. Faham ke tak? Faham. Menguruskan diri. I ingat pandang pada suami I, kata sayang, I tak ada nafas. So suami I being a guy, dia lebih kuat. So dia kata sabar, kita dengar apa doktor cakap. Tak boleh. Sebab bagi I, apa lagi yang you nak dengar kalau doktor dah cakap anak you autistic. I think I'm gonna die. I ingat I cakap I think I'm gonna die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Alhamdulillah di Borak Selebriti. Dan kali ini bersama dengan saya, Falik. Itulah dia disiplin bila dah masuk GV, tak ingat pula kawan dekat sini Borak Selebriti kan. Tapi tak apa, kita kasi Dina nasi cuti dululah untuk minggu ini. Dan sepertinya anda dapat saksikan di sini saya bersama dengan seorang, orang kata ni kacuk ni. Ni barang rare. Demo kena barang. Kita bersama dengan Catriana Rose. Hai semua, apa khabar? Ataupun lebih mesra di media sosial, kita gelarnya sebagai Kak Kat. Kak Kat, orang panggil Kak Kat. Kak Kat ke Kak Kat? Sebenarnya Kak Kat. Kak Kat. Kalau dari Kuala Lumpur ya Kak Kat ya. Oh iya. Tapi kalau dari Pantai Timur ya jadi Kak Kat. Oh, jadi Kat pula. Ya, karena sebutannya agak beda kan. Juga kalau di Indo juga ada yang kenal jadi Kak Kat. Gitu. Jadi T-nya lebih ni. Itu nasinya berlainan. Tapi orangnya sama. Iya sama. Individunya tetap sama. Betul ya bercakap begini. Okey, jadi untuk hari ni kita ada macam-macam nak dibincangkan bersama dengan Kak Kat. Kita akan, macam mana nak sebut Kak Kat? Sebut Kat je lah, boleh tak? Kat je lah, senang je lah. Kat, malu pula member hari ni. Dia kena barang lah ni. Tapi kita akan speaking jugalah. Sebab boleh. Kita bawakan seorang daripada Scotland. Rugi kalau kita tak speaking. Rugi. Saya pun baru saja belajar English. Baru. Scottish accent. Cuba 1, 2, 3. Hello. Hello je kita. Dan kita nak teruskan sudut pandang. Demo-demo semua kena alert sebab kita akan kecek juga. Kita akan kecek juga. Saya orang rumah asal Kuala Kerah. Ya. Iya. Kelantan. Kita kena barang kak. Di balik sini asal mana ni? Saya KL. Patutlah pelak betul. Pelak betul. Macam KL. Thailand bunyi dia. Okey kakak, Kak Kat, untuk sudut pandang kita, macam Kak Kat sini dah kita tengok dekat media sosial, sangat aktif buat video orang kata mengenai lorat Kelantan. Idea banyak. Idea banyak. Nampak tak sikit pun humble dia. Idea banyak. Sebab I ni mudah absorb tau. I ni adalah manusia yang sangat mudah absorb energy ataupun aura. So kalau I bersama orang yang negatif, I cepat absorb. I akan terus macam, okay, I see you next time. Aku terus lari. Tapi kalau orang tu fine, kita absorb. So member pun tak pernah humble. Kita pun macam, well, I got lots of ideas. Kalau Kak Kat dah start humble, saya lagi riak lepas ni. Memang confirm je. Lepas tu ada juga Kak Kat buat video-video British accent, English orang kata kelas English lah. Skits lah yang pasal apa yang pernah berlaku, pengalaman I sendirilah apa semua. Sambil-sambil kita bercerita tentang apa yang pernah jadi. Tapi I ambil inisiatif untuk mengajar juga. Sebab kadang-kadang orang macam teringin juga. Macam dia pandai cakap English tapi dia macam tak reti nak accent kan benda tu kan. So bila kita share tu orang macam lebih confident nak try kan. Tapi sebenarnya Kak Kat, walau macam English ni, saya tahu English yang belajar kat sekolah Yelah standard lah. Accent tak pandai. Tapi dia sebenarnya ada banyak accent sebenarnya Kak. Dia banyak. Sebab setiap negara dalam dunia ni ada accent masing-masing. Okay, dekat Britain, kat London accent dia berbeza. Dekat Scotland berbeza. American berbeza. Australian berbeza. New Zealand berbeza. Jadi banyak sangat. Depends daripada mana kita datang. Sama juga macam kita dekat Malaysia. Okay, orang cakap KL, orang KL cakap English lain slang dia. Betul. Kelantan different. Different.
Terengganu is different also. Johor different. Okay. So dia macam tu lah. Macam saya ni lebih kepada English mana pun saya tak faham agak. Kadang-kadang saya sendiri tak faham apa yang saya cakap. Tapi yang macam logat Kelantan tu memang Kak Kat membesar di Kelantan kan? I membesar dekat Kelantan. Tapi yang logat yang I selalu ketengahkan, yang korang selalu dengar macam dah hampir nak ke Thailand bunyi dia tu, adalah aksen Patani yang I imitatekan. Kan? Sebab kita kat Kota Baru, kita cakap standard lah. Standard, very mild. Kecek biasa lah. Dia mau peher, kita peher. Tapi kalau sampai yang I macam, kita tak tahu alik mana lah demo ni buat masalah kau kita ni. Dia dah Patani. Dia dah macam Southern Thailand. I ajuk sebab I selalu ke Thailand dulu. Buat kan? apa? Kita perempuan kita tak ada buat apa. Kita pergi makan lah. Pergi shopping lah buat apa. Beli kain. Patutnya apa kalau lah? lelaki tu aku soal pergi buat apa kat Thailand. Sumpah tak pernah sampai lagi ke Thailand. Tak pernah sampai lagi. So bila pergi macam ke Hat Nyai, ke Patani, ke Naratiwat tu, itu semua Southern. So diorang pandai cakap Melayu, and diorang punya slang tu more towards Kelantan. So macam tu lah. Adik kakak nak makan apa, kita ada kuih tiaw goreng, ada nasi goreng, ada mi goreng, nak makan apa, mi celup ada. Macam tu. Macam kena tom yum tu. Ya. So macam menarik ni. So kita dapat idea lah daripada pengalaman apa semua kan. Tapi bahasa-bahasa ataupun perkataan-perkataan Siam tu Kak Kat tahu? Nik Noi, sikit-sikit. Nik Noi tu saya tak faham tu. Sikit-sikit Sawadika. Sawadika. Khokun ka. Khokun ka, terima kasih. Betul. Mai kin mo medai. Saya tak makan pork. Maknanya kita nak order halal food, kita nak tanya, okey? Muslim. Mai kin mo medai. Kan? So macam mo tu is kalau kita dengar kat sini macam tu bunyi lembu mu. Kita ingatkan beef. Tapi tidak, mu dekat sana adalah B-A-B-I babi. Kan macam tu kan. So dia kata no mu. So kita okay. So kita pergi cari halal. Sebab kadang diorang tak tulis sangat halal tu. Mungkin ada kita tak nampak. So cakap Muslim. Maikin mu. Dia kata ni Muslim halal. Dia pun tunjuk sign dia tu. Kita pun confident nak makan. Untuk konten-konten di media sosial tu, biasanya Kak Kat macam mana Kak? Akak tengok isu semasa ke? Ataupun memang itu yang terfikir nak buat ke? Selalunya kebanyakan tu dia terfikir nak buat sebab idea tu tiba-tiba datang time tu juga. Ambil phone terus record tak? Ambil phone terus record. Okay. Ambil phone terus record. Tak ada skrip. Tak ada skrip. Sebab benda tu is benda yang kita pernah lalui. Experience kita kan. Untuk isu-isu semasa, lebih menarik juga kalau kita buat. Tapi I rasa perlu kita study sikit. Kena ada skrip. Jangan salah bual, jangan salah cakap. Kadang-kadang isu semasa ni kita mungkin hurt somebody else. Betul. So saya nak lari daripada itu semua. I tak nak bertanggungjawab dengan macam I tersilap cakap ke, ataupun niat I tiba-tiba disalah ertikan. So baik I buat daripada pengalaman I. Kalau orang nak, kalau lah ada orang nak condemn sekalipun, I dengan orang kata dengan senang hati cakap macam, tapi ni pengalaman I and travel. Betul. Ini cerita I. Cerita I bukan cerita you. Tak cakap siapa lah. Macam tu lah. Ada terima komen-komen negatif begitu? Tak ada lagi so far. Sebab semua pengalaman I sendiri kan. I cuba untuk tidak mencuit isu-isu semasa yang terlalu sensitif. Ataupun kita buat secara general. Maksudnya memang rata-rata sukalah Kak Kat dengan konten-konten ni. Alhamdulillah. Nampak macam sukalah. Belum lagi lah ada yang kecam kat TikTok tu kan. Tapi mungkin lepas ni ada lah kot saya buat fake account ke kan. Ayo kita tahulah tu. Balik ke tu. Tapi dia berbeza tau Kak, untuk apa yang konten di media sosial Kak buat dengan budak-budak baru lah Kak. Dia berlainan tau Kak. Jadi yang Kak nampak yang baru ni Kak, bagaimana Kak pendapat Kak? Okey, yang baru semuanya ada kurang lebih masing-masing lah yang mana suka joget-joget tu I tak ada nak cakap apa, sebab you all pun masih remaja. You all memang dalam orang kata kepompong itu, circle tu, you nak tunjuk your ability, you nak menyanyi, nak menari, go ahead. Tapi sambil-sambil menari, sambil-sambil menyanyi, why not you cuba untuk selitkan message pada your circle juga. Betul kan? lah. Sebab kalau you yang tengah menari ni, yang tengah buat K-pop punya dance ke, you tengah buat a cover of a song, your circle tengok, dia mungkin akan lebih accept kalau you nak bagi advice atau menunjukkan contoh yang baik lah kan. Tak payahlah nak tunjuk sangat benda-benda yang tak elok. Memanglah kita nak jadi real. Betul. Memanglah kita tak nak hypocrite, tapi kena ada message. Betul. Nampak orang yang paling urban dekat Malaysia dah beritahu benda-benda macam ni kena ikut. Dia yang kacuk, bukan korang.
Tapi sejujurnya Kak kan, untuk konten-konten begitu dia tak ada masalah Kak. Jadi dia jangan melanggar batas. Betul. Kiranya jangan mengaibkan diri Jangan sendiri. mengaibkan diri sendiri. Kita jangan aibkan orang. Betul. Jangan pakai nama orang sesuka hati. Jangan petik nama. Betul. Lepas tu, yes, just be yourself, tak apa. Cuma jaga. Jangan sekali-kali kita cuba ataupun tanpa sengaja lah kita jatuhkan maruah orang lain. Betul. Itu je. Setuju. Isu-isu semasa lah especially. Sebab isu semasa ni memang ada perkaitan dengan individu A ke individu B ke. You nak lawakkan benda tu boleh. Tapi you kena fikir panjang sikit lah. What if dia find out, dah sudah cerita lain pula. Cari kan? benda yang orang kata bermanfaat lah ya. Betul. Banyak lagi dalam dunia ni benda-benda yang bermanfaat Kak. Contohnya macam apa yang Kak Kat buat kat TikTok tu. Apa lah tu? dia promote juga dia punya konten. Tak adalah darling semua. Maksudnya kita jadi diri sendiri, kita jangan aibkan orang, kita be ourselves. Tu je. Faham ke tak dalam bahasa Siam apa Kak? ลูกหน้าชับชายนะคามันดูเนิน be Panjangnya. yourself. Macam tu. Panjangnya. Faham ke tidak je Kak? 3 perkataan je. Nona, be yourself. Be yourself. Be yourself. Okey, kita nak campak belakang mengenai Kak Kat. Kita tahu Kak Kat mempunyai 3 orang cahaya mata. Betul. Yang pertama berusia 12 tahun. Ya. Perempuan Kak. Perempuan. Yang kedua berusia 10 tahun. Lelaki. Lelaki. Yang ketiga 7 tahun pun lelaki juga. pun lelaki. Oh, 2 boy 1 girl. Betul. Mungkin lepas ni ada. Nahi. Nah, Alhamdulillah okay. Nahi. Stop. Stop is finish. Okay. Yes, finish. Betul. Okay, tapi Kak, kita nak fokus lah kepada anak kedua Kak yang berusia 10 tahun. Nama ni siapa Kak? Nama dia Jamal Rais. Okay, Jamal Rais. Yes. Yang kita tahu Kak pun selalu share juga mengenai Selalu I very open pasal dia. Dia seorang yang autistik. Yes. Dan dia non-verbal. Bila kita kata non-verbal, maknanya dia tidak bercakap. Maksudnya bagaimana dia berkomunikasi Kak? Menggunakan sign language ataupun dia selalu banyak menyentuh. Dia pegang dan dia tunjuk arah apa yang dia nak. Maknanya mungkin dia nak ke dapur, maknanya lapar nak cari makanan. Dia nak ke toilet, kita faham. And kalau dia nak mandi, dia akan datang pada I, dia akan tunjuk gaya macam dia nak buka baju dia, nak mandi. So non-verbal. So I hidup bersama dia dah 10 tahun. Banyak progress yang I nampak daripada masa dia kecil. Masa mula-mula find out, peningnya I, Tuhan saja yang tahu. Sebab sudahlah kita baru tahu dia autistik. Jiwa kita tu rasa macam remuk kan, seorang ibu untuk mendengar kisah seberat itu. Macam anak aku autism, macam mana nak handle. Kita pula tak ada pengalaman, tak tahu nak tanya pada siapa. Family semua pun ada anak-anak tipikal, tak tahu nak tanya pada siapa. And I hidup dengan dia dalam keadaan I tak faham dia tak faham I. Selalulah tantrum, menangis, meronta-ronta, pusing-pusing dekat segala lantai yang dia boleh jumpa lah. Nak Paling teruk kan. tantrum Kak. Paling teruk dia buat. Paling teruk memang menangis, pusing-pusing kat lantai masa dia kecil. And selalu hantukkan kepala kat dinding. Sebab dia terlalu, orang kata perasaan dia terlalu terbuku. Nak bercakap tak boleh, tapi banyak keinginan dia yang dia perlu perlu dipenuhi. So itulah yang I tengok dulu kan. Nasib baik ada seorang kakak yang I sangat sayang, I sangat berterima kasih sampailah sekarang. Nama dia Zarina Zainuddin. Saya kenal. Zarina Zainuddin. Saya jumpa tu. So Kak Ina ni lah seorang pelakon senior yang I jumpa, yang I tanya, Kak Ina Kat nak buat macam mana ni? Kak Ina Kat tak pandai ni Kak Ina. Dan I jumpa, bukan I contact Fin Jamal juga kan, 8 tahun dulu untuk bertanya. So Alhamdulillah, dua-dua info yang I dapat daripada dua orang ni menjadikan siapa I sekarang, yang sangat open, sangat berani, sangat orang kata sangat strong. Dan info tu sangat membantu I lah untuk menjadikan Jamal Rais individu yang he is right now. Sebab dia sekarang dah progress in a way where dia sangat pandai nak buat benda-benda on his own. Dia dah independent lah. Nak makan dia boleh cari sendiri, nak minum pun dia boleh buka peti tunjuk susu ke kan. Macam tu. Datang pada I sentuh sikit maknanya dia nak panggil I. Nak ajak ke sesuatu tempat. Sesuatu tempat, nak apa-apa. Faham. Dia pergi dekat ayah dia. Okay. Kadang-kadang dengan kakak. Dengan kakak dan juga adik dia okey. So kita macam tahu he needs us. Bukan macam dulu, macam dia nak kita tapi dia tak tahu, dia pandang daripada jauh. Kita pun pandang dia balik kan. Kau pandang aku pandang kau. Kau nak apa sebenarnya? Macam tu contoh dia kan. Tapi now dia datang, kita tahu macam, oh you need me, what do you want? So kita ikut dia. So dia ke toilet ataupun dia ke peti, kita buka peti, kata okay what do you want? Dia cari sendiri, pandai dah. Bermaksud Kak, dia memang
tak boleh bercakap. Dia tak boleh jenis yang kategori yang tak boleh bercakap je Yes, lah. tak boleh bercakap. Dia memang non-verbal. So macam Kak Zarina yang saya kenal lah. Yes. Ni saya kenal betul lah ni kan. Aizal dan juga Azil ada seorang yang boleh bercakap. Betul. Yang seorang lagi tak boleh bercakap. Yes. Oh, ini kiranya Dia non-verbal. Dia memang Non-verbal. tidak bercakap. Kadang-kadang I dengar lah. No. Abah. Macam tu. Tapi very simple lah. Maknanya tidak strong enough untuk kita dapatkan info daripada dia. Melalui bunyi-bunyi dia tu. Bunyi-bunyi angin lah, Kak. Bunyi-bunyi angin lah. Abah. Mam. Kak. Macam tu. So kita tahulah macam he's trying kan. Tapi mana tahu lepas ni dengan more practice, more therapy, dia boleh bercakap simple-simple besok-besok, why not kan. I tak kisah. Dia tak boleh bercakap I tak kisah. Tapi sekarang the fact yang dia dah independent, dia dah mandiri. Wah, mandiri. Bahasa Melayu tinggi kita pakai. Yo, mandiri ya. Udah mandiri ya Allah. Terima kasih ya Allah. Syukur ya Allah. Ya udah mandiri kan. Jadi aku itu cuma mengharapkan anak aku itu bisa mandiri sama bisa ngurusin diri loh. Yang ngurusin faham ke tak? Faham. Menguruskan diri. Pandai menguruskan diri. Ya, kalau mau makan bisa cari makan, bisa masak besok-besok ya. Kalau mau mandi bisa mandi sendiri, enggak ada yang harus bantuin lo. Yalah, ya. betul. Umurnya udah 40 kok ada yang mau mandiin lo, enggak ada. Betul. Kan. Ya mandi sendiri dong. Dia seperti Kak Zarina bagi tahulah. Ya. Umur anaknya Azal dan juga Azil, kalau tak silap saya dah 22, 23 begitu. Okey. Dia sampaikan dia setiap kali berdoa, biarlah Tuhan ambil nyawa anak dia dulu. Janganlah ambil nyawa dia dulu. Sebab nanti dia takut siapa nak uruskan anak-anak dia bila dia tak ada. Ya. Begitu. Doa Kak Ina begitu. Doa I setiap hari dalam setiap doa-doa I, tak kira lah tengah driving ke tengah solat ke tengah apa saja, doa-doa I adalah, ya Allah ya Tuhanku, jangan kau ambil anak aku sebelum aku pergi dulu. Maknanya don't let me die first. Betul. Let me be around untuk jaga anak macam tu. So mudah-mudahan Allah perkenankan, and dalam masa Allah memperkenankan doa itu, mudah-mudahan Rais tu lebih lagi independent, lebih lagi boleh settlekan himself. Sebab right now bab mandi I tak risau, pakai baju semua I tak risau. Kadang-kadang pakai baju terbalik juga. Tapi tak kisah, orang faham kan. Yang kartun patut ke depan, tiba-tiba kartun dekat belakang, is okay kan. Tapi biar besok-besok macam at least dia boleh macam maybe masak beras dia sendiri ke. Betul. Kan besok-besok kan boleh goreng telur dadar sendiri ke. Why not. Macam tu lah. Okey, tapi Kak, kita nak sedikit lah Kak berbalik kepada masa mula-mula Akak tahu Rais adalah autism. Macam mana Kak perasaannya? Ya Allah, enggak bisa. Pergi berjumpa pakar ke Kak? Ya Allah, enggak bisa aku cerita ni gimana. Masa I mula-mula tahu daripada pakar tu, sebab I suspect dia ada something different pasal dia ni. Sebab dia punya mata ni tak pernah nak fokus pada mata kita bila kita panggil. Dia macam dalam keadaan masih mencari. Padahal I kat depan ni kan, dia macam tak pernah nak fokus. Lepas tu bila I panggil dia, macam tanya, you want milk? Drink susu pun macam tak ada reaction. Dia macam pandang aja ke satu ruang yang mana boleh menembusi ruang tu kan. Dia macam so different. So I buat appointment dengan beberapa orang pakar. So I pergi jumpa pakar yang pertama. Pakar yang pertama mengatakan, lepas dia buat test, dia kata, anak you autism, I'm sorry to inform. Masa tu I rasa macam I punya lutut ni lemahnya. Padahal I dah duduk dekat kerusi. Rasa macam nak rebah. I pun pandang pada suami masa tu. Suara I pun tiba-tiba macam, sayang, I tak ada nafas. I ingat lagi saat tu. Padahal I dah duduk, I was okay kan. Tapi bila kita dengar seorang pakar yang memang seluruh KL ni kalau ada masalah memang akan pergi jumpa dia untuk dapatkan diagnosis. I ingat I pandang pada suami I, kata, sayang, I tak ada nafas. So suami I being a guy, dia lebih kuat. So dia kata, sabar, kita dengar apa doktor cakap. Tak boleh. Sebab bagi I, apa lagi yang you nak dengar kalau doktor dah cakap anak you autistic. I think I'm gonna die. I ingat I cakap, I think I'm gonna die. Sabar. Okay, I pun cuba rehatkan myself. So I tak ingat apa doktor tu cakap dengan suami. Balik hari tu, I diam aja. And then I cakap pada suami, kita boleh tak pergi jumpa doktor lain? Mungkin doktor ni salah lah. Mungkin pakar ni salah. Kita jumpa lain boleh tak? Maybe. Sebab semua orang pergi jumpa doktor pun, semua orang ada hak untuk dapatkan second opinion. Orang yang cancer, yang doktor kata macam, cik cuma ada 3 bulan untuk hidup, pun pergi jumpa doktor lain juga. Suami I kata, okay, you nak jumpa doktor lain, jom. Kita puaskan hati kita. So pergi jumpa doktor lain. Buat test juga. Pun sama.
In fact yang ni lebih outspoken lagi. Your son is autistic. I dengar macam tu, I pun macam okay, tak ada I. So balik untuk hari yang pertama, I nangis sepuas-puasnya sebab tu bukan something kita nak dengar. Apatah lagi bila I rasa I dah buat yang terbaik sebagai seorang ibu. Masa I pregnant dengan dia tu, I dah makan semua makanan-makanan yang berkhasiat. You tell me lah kan. Mahal, murah, sayur kampung, tak sayur kampung, protein semua I ambil kan. Tak ada minuman berkarbonat kan, berkarbonat, bersoda kan, minuman soda. Tak ada makan all this makanan-makanan ringan, mie yang masak 2 minit semua tak ada. I fikir apa salah I ni sebenarnya kan. Lepas tu besok bangun pagi dengan keadaan dah sakit kepala sebab kita nangis banyak. I tiba-tiba teringat Fin Jamal. I nampak muka Kak Ina, Kak Zara Zainuddin. I terus contact diorang. I bagi tahu. And I ingat lagi Fin cakap, Kak, saya dah lalui benda ni dah lama. Anak saya pun you dah tengok dekat Instagram apa semua. So kita harapkan apa yang kakak akan dapat tu lebih ringan daripada I. Saya rasa macam alah, her words so comforting kan. So I tanyalah. So Fin kata, okay, sekarang ni tak usah nangis lagi dah. Cuba cari a center ataupun sekolah untuk hantar dia untuk terapi. So I start dengan situlah. So hantar dia for therapy. You know, daripada masa ke semasa tu, I nampaklah sedikit demi sedikit perubahan. Sebab anak-anak autistik ni bila diorang kecil, kita susah nak nampak perubahan tu. Betul. Sebab diorang dalam keadaan yang akal dia, otak dia tu macam terkebelakang 3 tahun daripada kadang-kadang normal. So you boleh imagine lah, kalau umur dia baru 2 tahun tu, dia sebenarnya macam baby lagi sebenarnya. Cara fikiran dia tu tak mampu nak berfikir. Sekarang Alhamdulillah dah 10 tahun. So kalau kita kebelakangkan 3 tahun sekalipun, masih dia 7 tahun. So maknanya orang kata dah cuba untuk matang kan, dah boleh nak berkomunikasi dengan cara dia. And paling lega sekarang, paling happy sekarang bila I boleh bawa dia bercuti and dia enjoy. Sebab dulu-dulu I bawa dia pergi pulau perhentian masa dia kecil. Naik boat kan, kena naik boat untuk transfer, ya Allah, dengan tutup telinga sebab dia orang ada sensory issue kan. Dia tak boleh dengar bunyi bising, bunyi drilling ke, bunyi vacuum ke, ya Allah, dia punya menangis. So you bayang I duduk atas boat dengan ramai penumpang, dia dengan tutup telinga, lepas tu nangis. I macam, ya Allah, aku. Kita nak deal dengan anak kita, emosi kita. Penumpang-penumpang pula melihat aku macam aku ni adalah seorang kriminal, ya, penjenayah. Dia pandang. Dia pandang anak, dia pandang kita. Dia pandang anak, pandang kita. Tapi macam I sabarkan diri sebab I rasa pada saat tu yang paling penting adalah emosi I dengan anak. Betul. 3 kali I bawa dia ke pulau-pulau masa dia kecil. Meraung tak suka. I pun macam, ya Allah, tangku. Ya Allah, macam mana aku nak buat ni? Aku nak bawa anak aku pergi holiday, ya Allah. Salah apa aku, dosa apa aku buat macam ni, kan? Memang tak baik kita mempersoalkan. Tapi bagi I bukan mempersoalkan kejadian Allah. Tapi macam, apa lagi nak buat? How am I supposed to do this? What am I supposed to do? Baru-baru ni, I kuatkan hati. I cakap pada suami, dah lama kita tak pergi pulau. Dia pun dah 10 years old. Kita PKP pun dah 2 tahun lebih. Dah 3 tahun lah all in all. Jomlah kita bawa dia pergi pulau. Suami I macam, jomlah, apa nak jadi-jadilah. Jom kita ajar anak kita balik. Kita start from scratch. I bawa pergi ke Pulau Rawa pula kat Mersing, Johor. 25 minit. Dia duduk on the boat. Oh, dia enjoy lah. Tengok, nak tangan naik. Enjoy. Dia dah besar, dia dah faham. Dia punya akal tu, orang kata dah boleh menghubungkan logik macam, oh, bising ni bunyi boat ni lah kot. I andaikan. Betul. Tapi untuk dia macam boleh pandang-pandang ke sekeliling tu, ya Allah, I bergenang air mata dalam boat tu. Yelah. Daripada tak pakai mask, dia pakai mask. Malu dah kau tengok mak berair mata. Enjoynya dia kan. Saya macam, oh my God. Bila dah sampai dekat pulau, I cakap pada husband I cakap, sayang, tidak okey tau naik boat. 25 minutes kita naik boat tadi, setengah jam. Tak ada apa-apa kan? Tak ada apa-apa. Jom lepas ni kita pergi pulau yang nak kena naik ferry 45 minit. Macam pulau Tioman ke, jauh lagi 45 minit. Lepas tu jom kita terus naik flight pergi mana-mana dengan dia. Sebab kalau dia boleh naik boat bising, tak boleh dengan flight. Padahal lebih kurang je bunyi dia. Betul. In fact bunyi engine flight tu lebih silent sikit, lebih slow sikit daripada ni. Betul. So kita tengok macam mana dengan doa juga. You know, and I nak kena tunjuk gambar-gambar lah sikit. Saya tunjuk gambar. Nak pergi holiday boat. Dia tengok gambar laut. Nak kena bagi dia faham dulu lah nak pergi mana apa semua. Lepas tu I lukis ada rumah chalet tu kat tepi laut. Holiday, okay? Boat sini.
Okey. Mungkin membantu jugalah mungkin Faham. kan. Okey, baik. Kak mungkinlah sedikit pesanan lah Kak untuk yang di luar sana yang juga mengalami anak-anak autism ni Kak. Okay. I punya nasihat ni tak banyak. Cuma I nak berkongsi. Kalau kita tahu anak kita special, kita jangan down. Itu yang pertama. Kita kena reda. Kita kena accept sepenuh hati. Sebab bila kita accept, anak kita akan rasa and dia tahu yang kita bangga dengan dia. Jangan rasa macam, dah lah kau ni macam ni, aku pula nak kena jaga kau. Sebab anak ni dia sangat sensitif. Dia boleh rasa. Sebab dia tak berkomunikasi. Most of them tak berkomunikasi. So dia dapat vibes dari kita. So accept dia, terima mereka sepenuhnya, and then you do things step by step. Akan ada hari-hari yang susah, tak apa. Mami nak cry, abang nak cry, cry je bersama-sama, rasa down. Tapi lepas tu you wake up, you get up and you do things again. Sebab every day is a new challenge. Every day akan ada kenangan yang manis untuk you tempuh. Sebab I dah lalui, and I percaya orang lain juga boleh lalui benda yang sama ataupun benda yang lebih hebat lagi daripada I. Begitu nasihat kita. Wah, profesional bunyinya. Kejap lagi kita ada gelanggang BS. Ini kita ambil, kita import daripada Scotland. Campur Kelantan. Campur Kelantan, boh. Okay, Demo kena bagi, boh. kita kena bagi. Orang rumah, orang Kelakar. Ya. Kita balik kampung Kenapa macam aku tak berapa nak percaya je kata rumah dia orang Kelakar tu. Sebab sebut pun dah salah. Kelakar. Oh, Kelakar. Kalau betul lah orang Kelakar sebenarnya. Saya belajar sikit lagi nanti. Okey, kita di gelanggang BS yang mana Kak kita nak main satu game. Saya akan bagi 3 perkataan dalam dialek ataupun logat Kelantan. Kak kena teka apakah maksudnya. I kena teka. Lepas tu Kak kena bagi saya juga. Benda mudah bah. Benda mudah. Ya, sebab kita teka Kelantan mudah bah. Mudah okey. Ini saya minta tolong orang-orang kampung saya Kak. Saya rasa agak sukar juga ni. Saya bagi dulu. Cuba. Sila. Yang pertama Kak. Reboh Blepeng. Sebenarnya sebutan dia adalah reboh bleping. Maknanya jatuh tersungkur. Reboh adalah jatuh. Saya sebut apa tadi? Bleping. Reboh bleping. Aku dengar tu je. Bleping tu is just dia orang punya bunyi lah, sound effect. Macam kita jatuh tersungkur. Oh, bleping macam tu je. Betul, jatuh tersungkur. Macam siam kau bunyi balik. Reboh Blepeng. Ping. Bleping. Tersungkur. Kita kecek tak cantik lagi ya ni. Bangkok betul bunyi dia. Okey, nombor 2. Nombor 2 Ini sejenis makanan Kak. Okey. Wah, kekoca. Okey, buah tu I terlupa, I tak ingat buah apa, tapi maksud dia tu adalah buah tu bila kau gigit, jus dia melimpah ruah. Itu adalah dia orang punya cara cakap lah, macam buah kekoh gigit kan, kau kekah buat kekah buah tu. Lepas tu apa ca tu bit ca macam tu kan. Maknanya buah tu bila kau gigit dia punya juicy sangat. Bila kau gigit tu ca dia punya jus tu keluar. Kak, itu pun macam Bangkok juga aku dengar dia punya slang ni. Kak explain betul-betul detail tau. Ya. Makanan tu namanya kuih buah Melaka. Buah Melaka. Onde-onde, yes. Tapi dia orang kampung akan cakap macam tu, yes. Kau makan tu macam dia punya kuah tu meleleh macam tu. Tak boleh jadi ni. Ini mesti susah. Yang ketiga Kak. Okey. Kupik hangit. Takkan bunyi Bangkok lagi? Masih bunyi Bangkok ni. Kupik dia kata kupik hangit ni. Sebenarnya maksud dia tu adalah kau kedekut nak mati lah sebenarnya. Kupik adalah kedekut. Betul lah. Hangit tu macam dia punya, orang kata imbuhan dia lah kan. Macam orang kata hitam legam. Kupik hangit mu ni. Kupik mu ni bahir. Kupik hangit. Macam tu. Tapi betul maksudnya tu. Aku macam nak tahulah siapalah yang tolong bagi dia perkataan tu. Orang kampung saya bagi saya malu lah. Tapi sejujurnya Kak, memang logat Kelantan ni memang Kak memang master lah. Kau balik kampung memang master. Sebabnya walaupun berayahkan seorang mak saleh daripada Scotland, beribukan seorang Melayu Kelantan, masa kecil dulu ibu ni adalah seorang yang lah orang Kelantan kan, dia jati diri. Betul. Dia sangat ni kan, sangat bangga dengan asal usul dia. So dia cakap macam yang mak saleh is your father. You cakap English dengan your father, dengar ibu. In fact dia cakap macam ni, dengar ibu, kecek Kelantan, kita orang Melayu, kita orang Kelantan, kecek Kelantan biar reti. Kalau kecek Melayu saja hidup akan rugi, sebab pandai kecek Inggeris dan kecek Melayu. Sedangkan kita orang Kelantan, mana dialek kita? Slow sikit. Tak pun nak faham lah tu. Buat translation. Aku slowkan sikit.
Sedang yang kecek orang putih dengan ayah. Mu kecek Melayu rugi. Sebab kalau kecek Melayu pun di mana dialek mu. Orang Kelantan. Kecek Kelantan biar pandai. Oh, tapi ibu dengan ayah tak ada kecek. Ibu tak ada Don't kecek. speaking lah together. Don't speaking lah together kan. Tapi maknanya ibu dengan anak-anak ni dia akan kecek. Oh, Mu faham. tak pehel lain cerita. Mu dengar lama-lama mu pehel. Macam tu. Aku dah rasa ni mengajar orang yang orang kata disable tadi yang dia punya slow tu kan. Baik ke tak baik ke? Okey Kak. Ya. Antara perkataan yang saya nak ke pula. Disebabkan Falik ni orang KL. Tadi dapat idea-idea pun daripada orang kampung yang mana aku tak tahu, sebutannya agak bengkok. Kita tak payah bagi apa panjang. Kita bagi perkataan pendek. Okey. Gapo maksud murih? Oh, ni selalu bulan puasa. Lepas tarawih kita murih. Bukan? Dok. Macam mana je dia? MURIH. Clue sikit Kak. Clue. Okey, I bagi gaya. Aku murih ni. Marah. Marah. Aku murih ni. Murih ni. Ini bahasa yang agak pendalaman sikit lah, yang lebih pekat lah. Kita sebut standard is marah. Tapi kalau I cakap marah, takkanlah. Ada betul. orang tak tahu kan. Marah ni. Murih ni, duk tengah murih. Tengah marah ni. Murih ni. Murih ni. Okay. Yang kedua. Okay, yang simple je lah. Sebab member pun tak apa tahu juga. Okay. Yang kedua, perkataan itu berbunyi Rano. Lajunya. Rano. Nak pergi mana? Tu nak pergi mana? Oh, nak pergi mana? Ni Rano. Clue lah sikit Kak. Kalau I cuba lembutkan sikit, guano. Macam mana? Macam mana mandai loh. Aku nak kena bakukan. Macam mana? Kita tahu. Kita kalau kelik Kelantan, kita kecek okey. Sampai KL, kita jadi KL. Tolonglah ejak sikit. Okey, ejak sikit. Nombor 3. Perkataan dia adalah Tok T. Datuk Seri Siti Nurhaliza. Tok T. Bukan? Tok T. Tok T apa ni? Dia punya Q adalah dia punya Q pula. Dia punya clue adalah Falik. Tok T. Oh. Apa? Tak reti. Tak reti. Oh, Tok T. Tok reti. Tok reti. Falik Tok T kecek Kelantan. Macam tu. Oh, yang tak pandai. Kak panggil Tok T, bukan? Bukan, Tok T lah. Tok T. Yalah, tak reti lah. Alright, kita nak tanya update mengenai Kak. Okey, Kak. Ada tak? Saya kenal suami Kak. Ya. Seorang producer dan juga pengarah Betul. Di sini lah. Di sini sangat tersohor lah kita kenal. YTJT lah yang tahu je tahu. Ada tak pernah macam Kak dengar, alah dia tu suami director, producer, memang dapat job. Ada tak pernah? Tak pernah pula. pernah, Sebab sejujurnya semua job-job yang I dapat tu bukan melalui dia. Jahat dulu. Orang lain kan. Nak lagi kalau yang dapat dekat stesen yang berbeza kan. Mana pula ada kaitan dengan suami kita. Betul kan. juga. So tak ada. I memang tak ada job yang memang betul-betul directly under dia kan. So belum pernah lah orang cakap macam tu. Sekalipun akan ada ataupun ada 1-2 sebelum ni, I belum pernah dengar. Sebab I rasa I seorang yang cuba get along dengan everybody. I suka bawa up the vibes kan. So macam kita happy je lah kan. Tapi pernah bekerja sekali Kak? Dengan dia directly tidak. Oh, tak ada Tak ada. Abang macam Syahra mana? bagilah job sikit. Ejah sikit. Takkan tak nak ejah. Tak ada directly. Baru ni je lah kot. Okay, ada baru ni untuk 2 season. All Together Now. Sama lah All Together kita. Now. Sama. Kita ada. Yes, itu ada. Itu consider tidak berapa direct juga sebab dia pun dalam bilik tak nampak betul. pun kan. Tapi adalah baru ni baru merasa dek. Baru merasa kan. Dah berlakon 20 tahun kan. Aku dah nak masuk dalam kategori veteran. Sekejap lagi baru merasa dek berlakon kerja dengan suami sendiri. Tapi Kak, saya faham kenapa dia macam tak nak kasih tu. Kan kalau sama-sama kerja, anak kau masa nak jaga. Betul. Itulah saya rasa macam it's good juga. Maknanya masa dia sibuk, okay, I ada kat rumah. Betul. Kan? Orang kata syuting manja-manja je lah. Dan bila betul-betul perlu tu, at least kita
dah boleh settlekan jadual kat rumah. Siapa nak tolong jaga anak ke, siapa nak tolong bawa food ke apa semua kan. Baru merasa dek 20 tahun berlakon baru 2 season aku kerja dengan Masa suami. ni tak pandai lah. Kalau saya director, saya bagi semua episod Aduh. kek je. Pasal orang kutuk je aku kan. Alah dia ni dapat jual sama suami. Aduh. Tapi sekarang pun tengok Kak Kat sangat aktif pergi ke seminar bagi talk Itu untuk apa tu Kak Kat? Itu selalunya lately I bagi talk untuk orang yang nak angkat self-esteem diorang. Especially pada yang pernah berbadan besar, tiba-tiba rasa down kan, ada isu dengan suami lah, keluarga lah apa semua. So I selalu bagi motivational talk sebab I rasa benda tu real dengan jiwa I. Sebab I pun pernah berbadan besar masa I lepas beranak dulu kan. Mengandung dulu saiz I besar, lepas tu habis pantau orang lain slim aja saiz S aku tidak tetap XL juga kan. Memang aku dah pernah rasa down tu macam mana. So untuk kita bagi motivation tu, I rasa I adalah calon real. Macam tu yang orang kata bukan sekadar melepaskan batuk kat tangga. Boleh cerita pengalaman sendiri. Yelah, cerita pasal pengalaman sendiri baru kita boleh relate kan So, Kak Kat kan. yes. And then I pun suka masak, so at least boleh share resipi tu. Orang kata boleh share on the spot. You tak suka makan ni, tapi you nak makan ni, tapi you nak control carbohydrate you. So kita boleh bagi idea kan. Oh, yang tu semua betul Kak Kat Yang Betul video lah. dia masak tu. Yalah. Oh, ingatlah konten. Tak ada konten lah. Masak betul lah. betul. Okay, yang terbaru Kak Kat. Ya. Mungkin ada drama ke filem ke selepas ni? Yes. Alhamdulillah, drama I akan bermula. First kali episod pertama akan bermula tayangannya setiap Rabu pukul 3 petang di Astro Ceria. Oh, berlakon dengan anak-anak kecil. Dengan anak kecil. Macam mana tu Kak Kat? Pening. Pening, sejujurnya pening. Yelah, kita berlakon dengan budak-budak, anak-anak kan. Tapi taklah budak-budak sangat. Paling muda 11, paling dewasa 15. Tapi you know, kids kan, kita tengah rolling. Okay, action, rolling. Okay. Tiba-tiba director bunyi macam, kenapa kau cakap macam pelat sikit ni? Tengah makan gula-gula, dek. Tengah syuting makan kopiko. Dek, berlakon dek. Jangan makan dek. Director tanya kenapa makan kopiko. Sorry uncle. Uncle kan. Sorry uncle, tadi saya rasa macam saya ngantuk selesai makan kopiko. Aku macam... Aku dah 20 tahun berlakon, tak pernah pun aku sumbat mulut kat dalam makanan sebab aku dah ngantuk. Kan? Okay, so dia ludahkan balik kopiko tu. Tiba-tiba bunyi lagi pelat daripada orang lain pula. Kenapa dialog ni saya bunyi macam tak betul, macam pelat ni kau makan apa chewing gum pula. Dia sorokkan chewing gum dia dekat belakang gusi dia ni. Tak payah simpan kot, buang kot. Tapi comel lah berlakon dengan diorang kan. Masa break, kita break makan, punyalah laju kan, nak break sebab kita nak rest kan. Oh, diorang bawa jajan satu guni. Anak-anak kan, coklat, jelly, ada jelly. Confirm mesti ada punya. Ada jajan semua. Aku macam pasal borong betul. Lepas tu orang kata, cepat 5 minutes lagi, 5 minutes. Tak layan. Sekejap uncle, kita tengah makan Doritos, kata dia. Kita kena tunggu member nak habiskan Takkanlah jajan. Nak marah budak. Budak. So macam okay kan, excuse me, Aunty tak suka balik lambat. Kena antikan diri. Aunty kena balik awal. Can you finish your chips now? Macam tu buat reaction kan. Okay, but it's still a lot. Ibu kata kalau chips ni tak boleh nak simpan sebab nanti dia akan jadi lemau. soggy. Tapi cakap English. Soggy. Soggy tu lemau dia. So I have to finish it. Tak mampu nak berkata kan. Okay, secepatnya kau sumbat dalam mulut kau, secepatnya. Aunty tunggu. Aunty. Tapi untuk drama tu Kak Kat memegang watak sebagai? Tak boleh cerita. Oh, tak boleh cerita. Tak boleh cerita. You kena tengok sendiri. Tapi menarik sebab I pegang berbagai watak dalam cerita tu. Okay. 3-4 karakter I pegang. Okay. You want to know, you watch. Berapa episod tu Kak Kat? 13. Tajuk sekali lagi? Detective Squad Kebat. Detective Squad Kebat dekat Astro Ceria. Ya, betul. Setiap hari Rabu Pukul 3 petang. Pukul 3 petang. Ya. Alright. Baik Kak Kat. Untuk minggu ni terima kasih banyak-banyak Kak Kat. Sama-sama. Terima kasih juga invite kita kan. Kak Kungkap. Ya. Kak Kungkap, terima kasih. Sawadikap, selamat datang. Betul. Mungkin Kak Kat ada sedikit closing dalam masa Thailand nak dikongsikan. Khop kun ka invite me here. I appreciate you calling me here. Next time you calling me some more, I speaking. But I speaking no stop. You thinking Palik is DJ here speaking many. No, I many more. He speaking 10 minutes, I 20. Okay, you calling me next time. Okay, khop kun ka. Bye-bye.